Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah dan saya akan membentangkan tajuk pembintangan saya pada hari ini, iaitu langkah menangani sekularisme di dalam sistem pendidikan moden masa kini. Sekularisme merupakan fahaman yang menentang dengan keras tentang penjiwaan Islam sebagai satu panduan semasa hidup yang melengkapkan kehidupan seseorang manusia yang beragama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintah agar seluruh muslimin dan muslimat mengakui dan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan pegangan agama Islam ini secara keseluruhan dan melengkapkannya tanpa menolak salah satu bahagiannya, seperti yang telah dilakukan oleh golongan Yahudi dan Nasrani terhadap ajaran kitab Taurat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Jadi, di dalam era moden masa kini, sekularisme ini merupakan sesuatu yang semakin berleluasa di dalam pelbagai aspek, termasuklah di dalam aspek pendidikan. Pendidikan merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam membentuk sesebuah masyarakat yang harmoni. Malah, pendidikan ini juga merupakan titik mula bagi sesebuah negara yang maju. Jadi, pendidikan moden masa kini telah mempunyai unsur-unsur sekularisme ini yang sesuatu perkara yang tidak baik. Hal ini hendaklah dibendung dengan segera dan langkah-langkah menangani sekularisme dalam pendidikan moden perlu dilaksanakan dengan segera. Langkah yang pertama adalah mendisiplinkan pendidikan umum dan juga keagamaan. Untuk menangani sekularisme dalam sistem pendidikan moden, beberapa syarat yang dikehendaki dipatuhi telah digariskan oleh Al-Faruqi 1982. Antara syaratnya adalah pelajar hendaklah menguasai kedua-dua bidang ilmu, iaitu bidang Islam dan juga bidang ilmu moden. Perkara ini perlu difahami secara menyeluruh bagi membuat keputusan yang melibatkan rancangan falsafah, tujuan, metodologi, strategi dan sebagainya. Hal ini juga perlulah seiring dengan perkembangan semasa. Dapat disimpulkan daripada cadangan langkah Islamisasi ilmu daripada Al-Faruqi 1982, pelaksanaan Islamisasi adalah dengan mendahulukan penguasaan bidang ilmu moden dan juga ilmu Islam di dalam proses sintesis ilmu yang terlibat di dalam pengintegrasian disiplin ilmu pendidikan umum dan keagamaan. Proses koreksi, orientasi, rekonsiliasi dan integrasi merupakan proses yang dimulakan dan dijalankan di dalam pendekatan Al-Faruqi ini. Jadi, dengan menjalankan proses-proses di atas, proses Islamisasi ilmu dapat dijalankan dan isi sekularisme ini dapat dikekang di dalam sistem pendidikan moden. Sistem pendidikan moden dapat ditambah baik, diperelok, diperkemas dan digabungkan ilmu pendidikan umum dan keagamaan kerana berikut merupakan proses-proses yang dijalankan untuk mengislamisasikan ilmu dan perkara ini sangatlah bersesuai dengan cadangan Al-Faruqi. Selain itu, penggabungan ilmu juga boleh berlaku semasa melaksanakan proses Islamisasi ilmu ini. Oleh itu, di dalam aspek pendidikan, pendekatan Islamisasi ilmu ini hendaklah dilaksanakan secara menyeluruh terhadap kesemua komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem pendidikan. Penyelesaian kepada masalah sistem pendidikan moden ini adalah pendekatan Islamisasi dan juga integrasi ilmu di dalam sistem pendidikan. Di setiap peringkat pengajian, pelaksanaan perkara ini perlulah diambil berat dan juga dilaksanakan secara menyeluruh supaya usaha mengembalikan pendidikan seimbang ini tidak akan sia-sia. Semua pihak hendaklah mengambil tempat di dalam pelaksanaan proses ini. Hal ini kerana tanggungjawab terhadap sistem pendidikan moden masa kini bukanlah terletak khusus kepada golongan pendidikan sahaja. Malah, semua pihak hendaklah bekerjasama membantu untuk menjayakan langkah ini.
Para pendidik hendaklah menjadi lebih peka di dalam pelaksanaan proses Islamisasi ini dengan menjayakannya dengan lebih kreatif dan menggunakan cara masing-masing. Jika usaha ini berjaya dengan sempurna, keseimbangan dari segi dasar, sistem dan strategi pelaksanaan akan wujud. Langkah seterusnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sumber utama. As-Sunnah dan Al-Quran adalah unsur penting dan dipercayai di dalam sistem pendidikan bersepadu. Dengan sumber utama ini, ia menjadikan dasar utama yang dapat melahirkan individu yang seimbang daripada aspek rohani, jasmani dan juga aspek emosi. Perkara ini bertetapan dengan ayat Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Nahl ayat 89. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka daripada mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Malah Allah juga telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia untuk dijadikan panduan ke arah yang benar. Pendidikan bersepadu memiliki kaitan di antara hubungan manusia dengan pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan dengan alam. Kesemua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang melengkapi antara satu sama lain. Perkara ini dapat dikaitkan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan yang mempunyai objektif utama konsep falsafah pendidikan Islam iaitu konsep ketuhanan manusia dan juga alam. Jadi, jika hilang salah satu konsep berikut, tidak sempurnalah konsep tersebut dan ianya juga boleh menjadi kecelaruan di dalam proses pembentukan insan. Akal kajian sains dan juga rasional adalah perkara yang lemah untuk membuktikan sesuatu perkara, malah menentukan kehidupan sebenar seorang manusia. Hal ini kerana perkara yang berunsurkan metafizik dan juga perkara di sebalik panca indera yang kita tidak dapat lihat dan dibuktikan melalui perkara-perkara tersebut. Sesetengah ahli sains moden telah mempercayai bahawa di dalam setiap material wujudnya unsur spiritual, termasuklah unsur kimia dan atom. Sebagai contoh, Aristotle mempercayai asas segala fenomena material dan alam ini disebabkan oleh Tuhan yang berkuasa mutlak. Agama Islam sentiasa menyeru kepada perkembangan teknologi. Al-Quran juga telah mengajak umat Islam untuk berlumba-lumba di dalam dunia ini ke arah kebaikan. Jadi, kesimpulannya, mendisiplinkan ilmu pendidikan umum dan juga keagamaan dan juga menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sumber utama di dalam sistem pendidikan adalah merupakan langkah-langkah yang dapat dijalankan untuk menangani isu sekularisme di dalam aspek pendidikan moden masa kini di Malaysia. Pendidikan itu sebagai satu usaha untuk melahirkan insan yang mencapai tahap kesempurnaan dalam aspek jasmani, rohani dan juga akal, merupakan matlamat falsafah pendidikan Islam yang bersesuaian dengan ciri-ciri pendidikan bersepadu. Jadi, jasmani dan rohani yang seimbang dapat dipimpin oleh pendidikan bersepadu sehingga dapat melahirkan insan yang mengabdikan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi manfaat kepada diri sendiri, malah ianya juga memberi manfaat kepada kesejahteraan ummah. Cadangan lain bagi langkah menangani isu sekularisme ini daripada saya sendiri adalah untuk memperbanyakkan lagi majlis ilmu yang berunsurkan keagamaan seperti ceramah, bacaan Al-Quran dan juga kemotivasi di pusat pendidikan masing-masing. Hal ini bagi saya kerana ia dapat mengingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang ilmu keagamaan yang seharusnya mereka terap di dalam kehidupan seharian mereka. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.